Rakan Setugas Firdaus Azil sudah pun berada di lokasi di Kapar untuk memberikan suasana dan juga perkembangan terkini. Firdaus, kalau sudah bersedia, tadi jam 5 petang tadi Firdaus bersama dengan salah seorang saksi, tetapi kita juga dimaklumkan dan juga difahamkan pasukan mencari penyelamat sudah pun masuk ke kawasan Nahas dan juga pita kuning itu menunjukkan bahawa wartawan tidak akan dapat akses. Akan adakah sebarang sidang media dan juga pengesahan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun pihak berkuasa di situ? Ada tak kelibat sebarang pegawai-pegawai polis dan juga bomber yang boleh dirujuk dan juga diberikan kepastian? Okey, baik, terima kasih Zul. Di Bukit Jalil seperti maklumkan, saya berada di Jalan Benteng 2 iaitu di Kampung Tok Muda, di mana belakang inilah sebenarnya tempat di mana pesawat itu dilaporkan terhempas. Dan kalau boleh sebelum itu saya nak berkongsikan antara agensi-agensi yang ada. Saya boleh lihat daripada Jabatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia sudah pasti untuk mengawal keselamatan serta melakukan operasi sweeping. Kita juga dapat melihat ambulans daripada Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang Selangor bersiap sedia seandainya mayat kedua-duanya difahamkan terdapat dua individu akan dijumpai. Dan selain itu daripada pihak bomber juga truk daripada bomber juga sudah ada di sini, dan difahamkan sebentar tadi ada wakil daripada Jabatan Penerangan yang memaklumkan kepada pihak media bahawa akan ada sidang media sama ada daripada timbalan daripada Ketua Polis Daerah Klang Utara ataupun daripada Ketua Polis Negeri sendiri. Tetapi buat masa ini mereka masih berada di dalam sedang mengumpulkan maklumat dan sebagainya. Dan difahamkan ketika ini selain daripada seperti saya laporkan tadi, unit K9 daripada PDRM sudah memasuki untuk mungkin untuk mengesan dan sebagainya, dan juga proses sweeping juga akan sedang dilakukan. Dan difahamkan bahawa sweeping itu mengambil kira radius ataupun kawasan seluas 800 meter daripada titik tengah berlakunya hempasan itu. Dan difahamkan seperti yang dimaklumkan tadi oleh salah seorang saksi yang juga penduduk di kawasan kampung ini, Encik Zul Hamka, mengatakan bahawa beliau melihat bagaimana pesawat itu dikatakan berlegar-legar sebelum dikatakan sayap pesawat itu patah dua dan akhirnya berlaku spark ataupun percikan api di udara sebelum terjunam ke belakang ini. Dan tetapi apabila pesawat itu terjunam, dimaklumkan bahawa tidak ada sebarang letupan. Tetapi saya masih nak bersama dengan Cik Zul Hamka sekali lagi untuk kita memahami keadaan di belakang ini, kerana dikatakan titik hempasan itu berlaku di sana kerana sebentar tadi kita dapat melihat beberapa jentera pengkaut sedang melakukan operasi mengkaut, mungkin nak mencari sepihan dan sebagainya. Cik Zul, berapa rumah yang ada? Okey, sorry, lupa nak kenalkan sekali lagi. Okey, kita nak ke balik sedikit kerana ada polis, kerana ada truk polis akan memasuki. Kita bagi laluan sedikit. Okey, anda dapat lihat bahawa petugas media serta orang awam tidak dibenarkan melepasi garisan kuning ini, melainkan ialah tuan rumah untuk ini. Tetapi Encik Zul Hamka, berapa banyak rumah yang berada di deretan ini? Ada dua buah rumah. Ada dua rumah. Belakang rumah ni kebun. Belakang ni mana? Kebun apa? Kebun kelapa sawit. Kelapa sawit teman-teman. Jadi inilah yang dikatakan hempasan. Ya, betul. Jadi dengarnya pun bunyi itu agak kuat lah. Kuat, ada getaran juga, bergegar. Maksudnya bergegar juga. Ya. Okey. Selepas kita nak mengimbau kembali selepas kejadian yang dikatakan sekitar antara pukul 1.30 ke pukul 2 itu, apa yang penduduk kampung lakukan? Penduduk kampung cuma berlari untuk cek apa yang jadi kat situ. Kalau ada pemandu ke pilot, dia akan cuba untuk bantulah apa yang penting. Tapi tengok dia punya terbenam separuh daripada kapal terbang. Jadi Encik Zul sempat melihat kapal terbang itu terbenam. Ya. Saya melihat bahagian ekor saja di luar tanah. Yang kepala di dalam. Kepulan asap sebagainya. Tiada kepulan asap, tak ada api, tak ada apa. Okey. Dan lepas tu agaknya kira-kira pukul berapa baru kawasan ini mula didatangi pihak berkuasa, bomber dan sebagainya? Dalam pukul 2 juga. Itu pun selepas penduduk kampung membuat panggilan. Ya, betul. Okey. Jadi itu adalah Cik Zul Hamka Saroni yang merupakan salah seorang penduduk di sini. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, mungkin kita akan menunggu sebarang sidang media yang sama ada daripada timbalan, sama ada daripada Ketua Polis Daerah Klang Utara ataupun daripada Ketua Polis Negeri sendiri. Dan seperti yang dimaklumkan, kalau boleh juga saya nak berkongsikan berapa lama agaknya kita boleh mengetahui. Ini adalah garis panduan yang dikeluarkan oleh standard Annex 13
yang ini merupakan berdasarkan Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa ataupun ICAO ataupun ICAO Annex 13 yang memerlukan laporan awal dalam masa 30 hari daripada insiden tersebut. Jadi buat masa ini kita masih menunggu sekiranya ada pihak daripada CMM, mungkin mereka sudah berada di dalam, saya kurang pasti, tapi kita akan mendapatkan kepastian kemudian. Apapun kami dan juga petugas-petugas media di sini selain pada Astro Awani akan berada di sini untuk menanti perkembangan selanjutnya, dan seandainya sekiranya ada pergerakan ataupun mungkin mereka dah mengesan. Jadi buat masa ini saya kembalikan dahulu kepada Zul di Bukit Jalil. Silakan. Firdaus, kalau saya dapat tanyakan soalan, kerana antara visual yang pertama kita terima ialah visual yang dikongsikan oleh masyarakat dan juga orang ramai, visual pesawat itu terhempas. Ada tak saksi-saksi lain di kampung itu yang mungkin Firdaus ataupun Cik Zulhamka ataupun wartawan-wartawan lain sempat temu bual? Kerana mereka adalah saksi yang pertama yang berada di lokasi itu yang tidak dapat diakses oleh wartawan pada ketika ini. Apa cerita mereka, Firdaus? Okey, saya cuba nak mendapatkan tuan rumah situ. Kalau anda nampak rumah kampung yang berwarna kekuningan-kuningan itu, sebentar tadi saya ada berjumpa dengan beliau, tetapi malangnya tiba-tiba hilang. Tetapi untuk laporan seterusnya kita akan cuba dapatkan, kerana beliau dikatakan antara yang pertama berada di situ. Kerana betul-betul kalau anda dapat lihat, mungkin kerana takdir Allah, nasib baik hempasan itu tidak berlaku kerana begitu jaraknya amat dekat, dan walaupun dengan tadi seperti Zul cakapkan, kepadatan penduduk di sini, ada kampung Tok Muda, di sebelah sana ada lagi satu kampung, dan juga di sebelah sana ada 2 taman perumahan kalau kita tengok berdasarkan Google Maps. Jadi harapnya tidak ada kejadian ataupun tidak ada nyawa lain yang terkorban akibat susulan insiden ini. Dan juga saya difahamkan ada kelibat dikatakan ataupun didakwa sebagai keluarga mangsa, tetapi kita masih cuba mendapatkan kepastian, Zul. Okey, Firdaus, tapi yang pastinya kawasan yang sudah dipasang pita kuning dan juga kawasan pencarian itu tertumpu di satu kawasan sahaja di belakang Firdaus itu, betul? Setakat ini apa yang kita boleh pasti ialah seperti, kalau boleh saya nak tunjukkan sebentar tadi, kalau atas tu ada drone daripada pihak PDRM, dan sebentar tadi ada jentera pengkaut kalau boleh saya tunjukkan di sebelah sana, tetapi terlindung dengan kelapa sawit ini. Jadi apa yang kita fahamkan ialah sweeping itu buat masa ini berjalan ataupun melingkungi ataupun meliputi 800 meter daripada tapak tersebut, mungkin untuk mencari serpihan-serpihan pesawat dan sebagainya, Zul. Okey, baik. Firdaus Azil akan memberikan perkembangan dari masa ke masa. Kita akan cuba untuk membawakan perkembangan terkini dan juga visual terkini baik di platform kami di 501 dan juga di platform digital kami dan juga media sosial kami. Jadi untuk perkembangan terkini, teruskan bersama kami di 501 Awani.